Okay, jadi salam sejahtera. Jadi ini adalah penerangan yang kedua yang akan kita belajar dalam minggu inilah, iaitu kita akan mengkaji apakah kesan perubahan jika data-data dalam sukatan ataupun ada perubahan terhadap data lah. Jadi apa yang akan berlaku pada nilai sukatan pelajaran, jadi sukatan serakan. Okey, jadi apakah jenis-jenis perubahan yang kita maksudkan di sini? Jadi kamu tengok dulu dalam buku teks 227. Yang pertama ialah kalau setiap data dia ditambah ataupun ditolak dengan suatu nombor. Yang kedua ialah didarab ataupun dibahagi dengan suatu nombor. Okey, sama juga kita akan mengkaji apa kesudahan dia lah. Okey, yang ketiga ialah wujud pencilan. Pencilan bermaksud nilai yang ekstrim, nilai yang terlalu jauh daripada set data tersebut. Contohnya kalau dia 1, 2, 3, 2, 5. Jadi kita tahu dia adalah di antara lingkungan 1 sampai 5 kan. Tiba-tiba kamu masukkan 11 sini. Terlalu ekstrim kan, terlalu jauh. So itu dimaksudkan sebagai pencilan lah. Okay, suatu nilai dikeluarkan ataupun dimasukkan. Jadi kalau dalam kes E dan D ini kamu perlu kira balik lah. Kamu perlu kira balik dengan memasuki nilai tersebut. Tetapi yang A dan B tu dia darab ataupun tambah, dia tambah ataupun tolak, darab ataupun bahagi, kita ada shortcut dia. Okey, jadi cikgu ringkaskan di sini. Okey, apa yang berlaku pada nilai yang sukatan serakan. Okey, sukatan serakan yang kita belajar ada banyak. Kita sudah belajar julat antara kuartil, sisihan piawai dan varian. Kamu ada belajar 4 jenis sukatan serakan. Cikgu ulang balik, julat antara kuartil, sisihan piawai dan variance. Okey. Jadi keempat-empat ini kita akan kaji apa yang berlaku sekiranya dia tambah ataupun tolak. Contohnya perubahan yang pertama, kalau dia tambah ataupun tolak dengan apa-apa nilai, contohnya tambah 3 ke, tolak 3 ke, nilai baru bagi julat antara kuartil atau sisihan piawai dan varian ada perubahan ke tidak? Tidak. Ingat, dia tidak ada perubahan. Kalau dia tambah dan tolak, biarkan saja. Let's say nilai julat lama dia adalah 8. Kalau setiap data tu tambah ataupun tolak dengan 2, dia masih 8 lah nilai baru dia. Dia tak ada perubahan. Okey. Macam mana pula kalau dia darab dan bahagi? Kalau dia darab ataupun bahagi dengan suatu nombor, let's say lah sekarang, let's say dia darab ataupun bahagi dengan 3. Macam mana kita nak kira nilai baru? So, untuk kira nilai baru, untuk julat, kamu darab saja ataupun bahagi dengan nombor tersebut. Julat antara kuartil sama juga kita darab ataupun bahagi dengan nombor yang menyebabkan perubahan tu. Kalau dia darab 3, kamu darablah 3. Ambil nilai lama, darab 3. Okey, sisihan piawai pula sama juga darab ataupun bahagi dengan nombor tersebut. Cuma varian tu contohnya. Okey, cikgu bagi contoh di sinilah. Nilai varian yang lama, let's say nilai varian lama dia adalah 6. Didapati setiap data tu darab 3. Jadi apa nilai baru bagi varian? Kamu perlu darab 3 kuasa 2. Dia perlu ada kuasa 2 di sini. Cuma varian saja yang perlu ada kuasa 2. Okey, so kita cuba. Okey, kita cuba ada soalan di sini untuk cikgu ajar kamu. Okey, ingat cikgu ulang balik. Tambah, tolak, ada perubahan ke tidak? Tidak ada. Darab, bahagi, ada perubahan. Kalau darab 3, darab 3 lah. Kalau bahagi 3, you bagi 3. Kecuali varian, varian perlu kuasa 2. Okey, kita cuba. Ada 4 soalan supaya kamu boleh buat kerja rumah kamu. Okey, julat antara kuartil, nampak dia ada gelap sikit. Cikgu zoom dia. Julat antara kuartil dan sisihan piawai bagi satu set data ialah 5. Okey, jadi kita nilai lama dia A ialah 5 dan 2.8. Apakah julat antara kuartil dan sisihan piawai yang baharu jika setiap cerapan dalam set data tersebut ditambah 3?
Jadi ingat, tambah 3 ada perubahan ke? Tidak ada kan? Jadi terus saja kamu isi. Julat antara kuartil masih kekal nilai dia iaitu 5. Okey, sisihan piawai pun tak ada perubahan sebab dia di sini adalah tambah tolak. Tambah tolak tak ada perubahan. Okey. Jadi kita cuba lagi soalan yang kedua. Okey, julat antara kuartil bagi suatu set data masing-masing ialah 4 dan 1.9. Hitung jumlah tersebut jika setiap cerapan dalam set data didarab. Okey, so sekarang perubahan dia adalah darab 5. Kalau dia darab 5, apa julat baru dia sekarang? So, julat antara kuartil yang baru ialah berapa nilai lama tadi? Nilai lama ialah 4 kan? Nilai lama ialah 4. Kamu darab dengan perubahan ni. Perubahan dia darab 5 kan? So 4 darab 5, dapatlah nilai baru bagi julat antara kuartil adalah 20. Sisihan piawai. Okey, sisihan piawai. Sisihan piawai ialah sigma, simbol dia tak ada kuasa 2. Apa nilai lama sisihan piawai? Nilai lama sisihan piawai ialah 1.9. So 1.9 darab saja dengan 5 lah. Darab perubahan dia. Apa perubahan dia? Darab 5 kan. 1.9 darab dengan 5 dapat berapa? Itulah jawapan dia. Okey, 1.9 darab 5 saya akan dapat 9.5. Okey, tetapi sini dia tanya apa? Dia tanya varian kan? Okey, apa itu varian? Varian adalah sisihan piawai. Kalau varian, so ambillah sisihan piawai 9.5 tu, kamu kuasakan 2 dia. Berapa? Okey, itulah nilai varian dia. Jawapan dia kamu akan dapat 9.90.25. Okey, so kalau kamu tengok sini lah cara kerja dia, ini 5 darab 4 ialah 20. Ini tadi ialah 1.9 kan? 1.9. Sebenarnya dia macam ini ya kelas. Kalau diberi nilai varian, nak dapatkan nilai sisihan piawai, kita gunakan puncak. Tetapi kalau kamu nak terbalikkan dia, contohnya diberi nilai sisihan piawai adalah 3. Berapakah nilai varian? Daripada nilai sisihan piawai ke nilai varian ini, kita perlu kuasa 2. So bermaksud cara kerja di sini adalah 3 kuasa 2 dapat 9. Okey, dia terbalikkan proses dia itu daripada sisihan piawai pergi varian. Sebab itu cikgu guna nilai baru bagi sisihan piawai. Nak dapat nilai baru bagi varian, kita kuasa 2 sajalah. Okey, so itu ialah contoh yang kedua. Okey, kita pergi ke yang D. D dulu. Kita pergi yang D. Soalan D. Okey, julat antara, cikgu zoom in dulu supaya kamu nampak. Julat antara kuartil dan varian suatu set data masing-masing ialah 2.8 dan 10.24. Jika setiap cerapan dalam set data tersebut, okey, apa perubahan dia? Kamu tulis dulu, kamu boleh catat perubahan dia. Ialah bahagi 4, kemudian tolak 6. Ini perubahan dia kan? Tentukan julat antara kuartil dan varians yang baru. Okey, so kita kira dulu untuk julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil yang baru macam mana setelah dia mengalami perubahan. Nilai lama dia ialah 2.8 kan? So 2.8 ini kamu ikut saja perubahan di sini. Okey, dia bahagi
4. Kamu pun bahagi 4. Lepas tu, kalau dia tambah tolak, yang kedua ni, dia tambah dan tolak, ada perubahan ke tidak? Tambah dan tolak tak ada perubahan kan? Jadi abaikan perubahan tolak 6 tu. Kemudian bahagi dengan 4 sahaja. Jadi ambil nilai lama 2.8 bagi 4 berapa? Dapatlah 0.7. Itulah nilai baru dia lah. Okey, yang kedua, varian. Varian baru macam mana kira? Varian ialah kuasa 2. Kalau kuasa 2, bahagi tu pun perlu kuasa 2 lah. So, nilai lama bagi varian ialah 10.24. Ada sinilah 10.24. Apa perubahan yang pertama tu? Bahagi 4 kan? So, you perlu bahagi berapa? 4 perlu kuasa 2. Ingat, cuma varian saja yang kuasa 2. Kita boleh tengok balik dia punya nota. Cuma varian saja yang kuasa 2. Yang lain bahagi dan darab kuasa 1 saja. Tambah tolak yang kedua ni, perubahan yang kedua, ada perubahan ke tidak? Tak ada kan? Tak ada perubahan, jadi abaikan. So, 10.24 bahagi dengan 4 kuasa 2, you dapat berapa? 0.64 lah. Itu nilai variance yang barulah. Okay, and then kamu pergi ke soalan C. Diberi suatu set data 3 sampai 13, hitung sisihan piawai bagi data tersebut. Okey, untuk soalan C ni kamu kira dulu berapa sisihan piawai. So, untuk kira sisihan piawai kamu perlu ada nilai min kan. Okey, apa formula dia, ingat balik. So, kira sisihan piawai dia. Sudah kira sisihan piawai, lepas tu kamu perlu masukkan ini lagi 90 ke dalam. Okey, so yang ini cikgu akan buat satu lagi penerangan lah. Kita abaikan dulu soalan ini. Okey, untuk sesi pada hari yang seterusnya. Okey, itu saja untuk hari ini.